Okey, kita sambung lagi kita punya perbincangan dengan Ustaz Aznil berkaitan dengan rawatan Islam, dan kupasan kali ini insya-Allah kita akan mendengar tentang apakah yang menyebabkan makhluk tu ganggu orang, Ustaz. Sebab saya tengok kan kadang-kadang ada orang memang disebut macam dihantar. Macam orang hantar kat dia. Ada orang yang macam tiba-tiba dia kena. Jadi kalau ikut pengalaman Ustaz merawat, ada tak orang yang dihantar dan ada tak orang yang memang apa, dia tak pasal-pasal kena? Orang sebut. Kalau Ada. ikut pengalaman Ustaz. Okey, baik. Satunya bila sebut hantar tu bahasanya sihir lah. Sihir. Santau, yang tiba-tiba ada ni, kita boleh panggil akan gangguan-gangguan jin-jin keturunan. Bahasa yang biasa orang dengar Saka harimau lah apa saka tu kan. Itu berketurunan. Tapi semuanya sekiranya mereka ni berpegang kuat dan teguh dengan amalan-amalan Islam, amalan-amalan yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh perintah jaga solat, kan, perbanyakkan Al-Quran dalam diri. Insya-Allah sukar untuk datang. Sukar. Kita pernah tengok satu, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pernah tengok satu video ahli sihir Yahudi. Ahli sihir Dia Yahudi. kata aku boleh sihir kat ramai-ramai orang, tapi aku susah nak sihir orang Islam yang jaga solat Jumaat. Okey. Ada tengok kan? Ada. Jadi Yang nampak perempuan tak? tu. Itu salah satu daripada. Jadi kita ni orang Islam boleh. Tapi okeylah. Saya dah jaga solat Jumaat. Tapi saya kena juga. Contoh macam ada ustaz kita yang kena kan dalam yang baru-baru viral. Takkan dia tak jaga solat kot. Betul. Ini Allah Taala dah izinkan juga ke atas tu berlaku. Betul. Maka itu namanya sihir. Mungkin waktu bila pula dia berlaku, kita ni dah jaga amal kita, kita dah jaga adab kita, kita dah jaga protection kita, pelindung diri kita. Tapi kita ni kan manusia. Betul lah. Ada waktu kita lalai. Hati lalai, dalam satu pengalaman yang saya tengok, ada satu ustaz ni lah yang kita ni bagus ustaz ni. Tapi bila dia accident, lepas accident tu dia jadi tak betul. Tapi dia sebenarnya tak jadi apa-apa pun pada dia. Kereta tak rosak, kereta tak ada pun teruk sangat. Dia pun tak teruk, tak cedera teruk, kan? Sikit-sikit je luka, tapi lepas daripada tu dia jadi tak betul. Jadi tak betul. Jadi satu ketika kita kesianlah tengok kawan-kawan kita ni kena, kita bantu dia, rawat dia. Dan bila kita rawat dia, sampailah berlaku ni satu dialog antara makhluk tu dengan kita lah. Dan saya ni untuk makluman Alif, saya susah nak berdialog dengan jin. Saya malas. Saya tahu keluar je tak yang ada dialog. Cuma ni kadang-kadang makhluk ni perlu ada, kita kena negotiate dengan dia. Pasal dia makhluk Allah juga. Boleh nego Ustaz. Boleh nego. Kan? Ingatkan bisnes boleh nego. Kita boleh nego dia. Kan? Kita tak kenal dia, mungkin dia tak budak kecil. Jin yang umurnya betul juga, muda kan. So dia tak tahu nak buat apa ni, nak keluar macam mana. Tapi kita pun kena hati-hati juga. Dia takut ditipu kita. Dia tak tahu, saya tak ngerti nak keluar lah gitu. Ada. Memang ada. Dia budak macam mana nak keluar, kadang-kadang dia mengada-ngada, macam-macam lah. Jadi kita pun rawat-rawat sampai jumpa, kita beritahu, kata engkau yang masuk dalam gadang ustaz yang suara yang bagus daripada sudut amalan dia, tapi kau boleh masuk ke dalam ni macam mana boleh masuk tu. Waktu accident tu di kalam mulutnya ataupun di hatinya kurang kalimah Allah, tak ada kalimah Allah. Waktu tu dia masuk. Sedangkan dia dah bersedia lebih awal lagi. Faham tak? Maksudnya dia dah cuba attack untuk masuk dalam tubuh badan ustaz dah lama. Cuma asyik kena protect je. Tak, maksudnya dengan adabnya, dengan bacaan Al-Quran ni tak dapat. Tapi ketika kemalangan tu kan, agaknya memang tak terkeluar. Hatinya tidak pada Allah, mulut pun tak pada Allah. Maka waktu tu dah masuk. Nampak sampai ke peringkat tu, sehalus-halus tu mereka cuba nak menakluki kita, nak mempengaruhi kita. So makna kata setiap masa dan keadaan kita kena sentiasa berjaga-jaga dan sentiasa menyati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang tadi yang tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Mungkin dia mungkin
tiba-tiba ada ni gangguan orang kata Allahumma salli ala sementara. Terlintas ke, pergi terkejut ke, masuk hutan, buatlah benda bukan-bukan dalam hutan, contohnya orang kata memuja, buatlah benda-benda yang tak elok lah, memuja ke apa ke. Jadi kat situ mungkin benda tu marah, suka. Oh, suka. Ini boleh jadi geng aku ni. Okey. Oh, bukan marah. Ada dua lah, sama ada suka ataupun marah. Berkemungkinan antara dua sebab ni lah. Yang lain ni yang sihir ke apa tu saka ke, kedua-duanya kita pegang satu je lah. Itu semua adalah gangguan syaitan. Dan kita perlu singkirkan dengan amal-amalan kehidupan kita. Pasal tu dalam diagnose saya sendiri, saya tak diagnose orang terus jam pergi kepada masalah orang tu tadi. Datang sini, saya ni tiba-tiba suami saya jadi pemarah sangat, itu bukan suami saya, bla 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 kan. So kita pun tengok balik, check balik, apa yang sebabnya Allah Ta'ala uji mereka ni. Adakah semestinya sihir sahaja, sihir rumah tangga misal katanya kan, adakah ini sihir rumah tangga, ataupun kita boleh tanya, kita diagnose balik, Allah uji dengan benda yang kamu sayang. Kalau kamu sayang dengan perhubungan, maka Allah uji kamu dengan perhubungan. Sayang dengan duit, uji dengan duit. Allah uji dengan duit. Biasanya kan bila dia berniaga tinggi sangat, dia down sekali, boleh tahu. Kat sinilah kita kena lihat balik, bila Allah Ta'ala uji dengan perhubungan, bagaimana nak baiki dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbetulkan semua ibadah kita, daripada solatnya sehinggalah amalan-amalan. Saya lebih fokus kepada solat, niat dia, taharah dia. Saya nak cerita satu hari. Boleh saya cerita? Boleh sila. Satu ketika saya pergi ke rumah satu orang pakcik ni. Pakcik ni umur dia dalam 58. Dia kata badan dia semua gatal-gatal yang sangat teruk. Gatal yang sangat teruk. Dan hari yang saya sampai ke rumah tu, hati saya langsung rasa tak nak rawat dia. Maksudnya apa tadi? Rasa tak nak rawat? Saya tak nak rawat. Tapi ustaz pergi? Saya pergi. Ustaz pergi tu dia jemput? Dia jemput. Okey. Jadi hati kita, kenapa? Malas. Bukan malas, dia macam benci. Dan saya kata, ni bukan aku ni. Ustaz pun perasan ni bukan ustaz dah. Bukan aku ni. Jadi apa yang saya buat hari tu, saya cakap dengan pakcik, boleh tak pakcik 3 hari ni, kan, pakcik pertama solat sunat taubat, kan, kerap kali. Yang kedua 3 hari ni setiap hari pakcik habiskan 1000 kali istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas 3 hari kita jumpa. Dan sebenarnya saya yang nak istighfar untuk diri saya, kenapa aku tak boleh nak bantu dia ni kan. Jadi balik tu after 3 days tu kita berbagi. Bila kita pergi, kita tanya dia dalam keadaan gatal yang sangat teruk lah. Oh, dia masih lagi lah. Masih luka sana sini kan. Dan dia kata ini semua sihir. Dalam otak dia sihir. Kita sebagai perawat jangan senang-senang nak meletakkan itu sihir. Oh, tak boleh awal judge. Jangan. Pasal apa? Kita ustaz. Orang ni dengar sekali dia akan pegang sampai bila-bila. So kita, ini nasihat saya kepada kawan-kawan saya perawat-perawat Islam yang lain, janganlah terus bagi kat situ. Justifikasinya ini sihir. Awal lagi nanti dulu, kita check dulu. Tanya dulu. Siapa yang berlaku dekat pakcik tu? Saya tanya dia, pakcik, saya tengok kuku dia panjang, kaki dia macam tak kemas lah. Dan bukanlah sangka buruk kan, tapi saya rasa macam kena tanya. Saya tanya apa dia, pakcik, sepanjang pakcik sakit ni, pakcik solat tak? Oh, ini yang susah ni. Dia jawab je tu. Ni yang susah ni ustaz, nak ambil wuduk pedih-pedih ni. Wuduk pedih-pedih, macam mana saya nak ambil wuduk? Kata pakcik boleh guna spray. So ambil spray badan pakcik, ambil sapu sikit-sikit. Dan kalau pakcik rasa 3 kali tu pedih dan memudaratkan pakcik, ambil sekali je. Asalkan pakcik kena solat. Okey. Waktu saya sembang-sembang dengan pakcik tu tadi, adalah makcik lalu. Makcik tu isteri dia lah kan. Lalu-lalu saya pun tak tahulah, tapi ini Allah Subhanahu ilham dari Allah. Kan? Saya tengok makcik, saya tengok pakcik. Saya tengok makcik, tengok pakcik. Saya terpaksa tanya. Pakcik kan, waktu pakcik dalam keadaan sakit macam ni, pakcik ada tak bersama dengan makcik?
ada air. Dalam hati saya kata ada. Boleh ya. Okey. Apa yang berlaku bila dia kata ada, bermaksud kalau dia nak solat, so dia kena mandi wajib. Tadi nak ambil wuduk pedih-pedih, macam mana pula nak mandi wajib? Betul. Tak pedih ke? Lagi pedih kan? Saya tanya pak cik tu macam tu. Pak cik tu kata, betul. Pedih sangatlah, tapi nak macam mana dah buat? Okey, tak apa. Saya tanya satu lagi soalan. Pak cik, boleh tak bacakan pada saya niat mandi wajib? So dia apa dia baca? Dia kata, baik, nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Saya tanya 3 kali. Sekali lagi, nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Nawaitul. Jadi dekat sini nak bagi tahu, dia bukan kena sihir, tapi ini ujian tanda kasih sayang Allah. Nak betulkan balik kehidupan dia yang mungkin selama 58 tahun ni dia tak bersih. Dia duduk atas muka bumi dalam keadaan yang berhadas besar. Cuba bayangkan. Jadi mungkin hari itu rawatan Islamnya bukan ruqyah, tapi ajar dia mandi wajibnya betul. Itu juga rawatan. Betul. Maksud pembersihan hati balik. Okey. So kita kena tahu yang antara dia. Jadi tu kita kena diagnose ni, orang ni dia disihir tu sebab sihir ke ataupun dia sihir diri sendiri, ataupun dia diuji oleh Allah untuk memperbaiki diri dia. Masya-Allah. Okey Ustaz, saya kalau ikut saya ada dapat beberapa saya ada terbaca kerata akhbar yang berkaitan dengan Ustaz punya rawatan. Okey, kalau ikut saya baca ni agak macam dahsyat-dahsyatlah keadaan umat kena gangguan ataupun mencari alternatif. Macam ni saya dengar dia kata rumah bergocang, 3 beradik jadi katak. Maksudnya merawat dengan jembalang cabuk lari. So saya dengar dia punya headline ni masya-Allah. Dahsyatnya keadaan umat hari ni. Sedangkan kalau ikut kita tengok dekat Facebook, dekat sosial media tu, benda tu macam ada tak ada je kan. Tapi bila kita tengok news-news macam ni, macam wujud benda tu. So dan saya nampak Ustaz dekat sini menggunakan rawatan dengan menggunakan minyak kasturi syifa. So macam apa yang relate antara minyak kasturi dengan rawatan Islam ni? Kenapa Ustaz memilih minyak kasturi? Macam saya sebut tadi, wangian kasturi ni sebaik-baik wangian. Jadi salah satu sebabnya mula-mula dia pilih, biasa kalau kita pergi buat rawatan, antara perkara yang kita akan minta pesakit sediakan ialah minum nipis, garam, cuka, benda-benda yang makhluk tajam, tajam, daun bidara kan. Betul. Okey. Cumanya minyak kasturi ni tercetusnya pada satu hari tu agaknya pasien saya ni dia selalu dia kata datang jumpa kita. Dia kata, Ustaz, asyik bagi air je. Kan? Kembung. Air tawar. Kembung lah perut dia. So satu ketika tu saya kata, saya cuba fikir apa yang sesuai, yang kita boleh bantu supaya dia boleh bawa pergi mana-mana. Nak bawa air pergi mana-mana susah pula. Betul lah. Boleh lah bawa. Tapi tak samalah. Yalah, betul. So terfikir-fikir, kata cuba kita fikirkan macam mana nak dapatkan satu benda yang sama dia punya, orang kata kesan dia macam air. Antaranya adalah minyak wangi. Pasal apabila bacaan-bacaan Al-Quran dilantun ataupun disinergikan ke dalam air ni tadi, biasanya dia punya, orang kata akan terserap masuk ke dalam air itu sendiri. Air itu. Jadi sama juga dengan minyak wangi, molekul-molekulnya sangat kecil-kecil, halus-halus, dan kita bila baca tu insya-Allah dia memberi kesan. Yang kedua yang tadilah saya sebut tadi, asbab daripada wangian sunnah ataupun wangian lah, yalah, kasturi yang memang lah, tak disukai oleh makhluk jin tu. Itu cara dia. Kita sediakan peluru-peluru dulu. Mati tak mati wallahu alam. Sediakan dulu. Yang penting ada benda untuk tembak. Ada dulu. Atau begitu. Dan setakat yang saya bekalkan daripada 2010 sehingga daripada 2010 Ustaz. Ya. Ustaz. 2010 tu barulah kita buat minyak wangi ni. Kira 10 tahun Ustaz. 12 tahun. 12 tahun dah. 12 tahun produk.
minyak wangi ni sendiri. Tapi rawatan saya daripada 2006. Okey, Pasal dulu tak ada nak terfikir kenapa wujudnya minyak wangi ni. Pasal saya dulu peniaga minyak wangi dekat Uptown. Jadi saya ni pecinta minyak wangi. Lepas tu saya cuba cetuskan minyak wangi tu untuk diruqyahkan dan alhamdulillah izin Allah lah dia dapat bertahan sehingga hari ini. Masya-Allah. So maksudnya kalau macam sekarang ni nampak ustaz ada buat beberapa wangian lah. Ada ni apa beza? Maksudnya yang ni lebih jin lebih tak suka ke ataupun dia dia kena saya nampak ustaz macam beberapa pilihan. Betul juga. Dan ada setengah orang kata untuk anak mana ustaz? Betul. Macam ada saya tengok zaman sekarang bila orang jual produk dia ada buat variety. So yang ni dia kata kalau yang anak-anak pakai color ni, color ni. Adakah macam ustaz sendiri adakah wangian tu dia beza dari segi bau ke ataupun ingredient dia dalam ni? Satunya semua ni yang kasturi betul ya. Adalah yang kotak hitam sahaja. Yang pure. Okey, yang lain ni adalah wangian-wangian yang saya rasa sesuai dengan jantina dan sesuai untuk penggunaan untuk anak-anak. Tapi dia ada kasturi juga? Dia tak ada. Dia tak ada. Dia lebih kepada bunga. Okey, wangian. So, nama kasturi Syifa is kita punya jenama kasturi, jenama. Tapi yang memang kasturi hitam tu juga adalah kasturi putih. Yang lain tak, yang lain ni. Jadi contoh macam warna biru ni lebih kepada orang lelaki. Okey. Jadi dia pakai pun rasa. Tapi raw dia masih kasturi bukan? Tak. Oh bukan. Maksudnya kalau pakai ni yang ini dia citrus. Okey. Kalau maksudnya limau nipis. Kalau jin bau apa semua dia terkesan. Sama. Pasal dia bukan kerana kasturi itu saja, tapi bacaan yang kita dah baca dan selitkan dalam tu. Dia nak ambil contoh lah. Kalau pakai perfume yang biasa tu. Pasal saya cerita ni, ini cerita sebelum wujudnya kasturi Syifa ni. Kan saya kata saya meniaga minyak wangi. So satu ketika tu yang datang tu akak. Dia kata ustaz letih nak minum air ni. Saya ambil satu botol minyak wangi yang saya jual tu, saya baca ruqyah kat situ juga. Saya kata insya-Allah kot kita baca ni. Ini ikhtiar kita. Masa tu apa nama dia? Jedon ni nama perfume. Okey. Brand tu lah. Tanya orang perempuan dia tahu. Okey. Jedon ni daripada CD lah, daripada Christian Dior. Itu baca pun ada kesan. Okey. Ada kesan bacaan ruqyah tu, ada kesan kepada tu. Jadi bermula daripada saat tu lah saya kata kalau yang tu pun ada kesan, takkan kasturi tak ada kesan. Takkan ada yang bau-bauan yang ada lebih kepada Arabik punya tidak memberi kesan kepada pengguna. So kita pun start kat situ. So yang apa yang ada variety kat sini bukannya membeza-bezakan untuk penggunanya, tetapi lebih sesuai. Contohnya warna biru lebih sesuai kepada lelaki, warna hitam sesuai kepada lelaki, warna hijau lebih sesuai kepada perempuan, merah pun sama. Dan yang ini unisex lah, dua-dua boleh pakai. Masya-Allah. Jadi kegunaannya tetap sama je. Tetap samalah untuk maksudnya memberi aura yang positif. Dalam bahasa istilah aura positif. Tapi aura tu sebenarnya tak bagus. Kalau ikutkan perkataan aura ni tak bagus lah. Dia akan menunjukkan, tapi kefahaman orang sekarang orang sekarang disebut aura. Aura, dia ada aura. Pasal dekat aura ni dia ada sebutnya orang yang belajar bukan ilmu perubatan Islam. Ada kadang-kadang dia belajar ilmu-ilmu yang pelik. Saya nak sebut pun susah. Betul. Tapi ilmu selain daripada tu, tapi ilmu tu ada kaitan dengan ada kaitan dengan makhluk lain lah. Jadi nak sebut aura tu kadang-kadang dia ambil kira. Aura tu juga lebih kepada Hindu pula katanya. Lebih katanya. Tapi kita rasa tak lah. Betul. Mungkin ustaz boleh share 2 ataupun 3 kisah. Pertama, ustaz boleh ringkas ya ustaz. Yang pertama, adakah kisah yang paling seram ustaz hadap? Yang kedua, yang paling lucu. Maksudnya situasi tu macam lucu lah keadaan tu. And then mungkin apa yang kisah yang mungkin ustaz rasa macam benda ni jarang sangat berlaku. Sila tak? Ada tak? Yang paling seram ustaz, yang paling seram. Paling seram sepanjang saya membuat rawatan hampir dekat 16 tahun. Yang paling seram adalah rawatan yang pertama sekali. Itulah seram. Oh yang
makcik tu tak seram lagi. Makcik tu. Pasal saya tak belajar. Okey. Itu kita terjun macam tu. Gitu. Kita tak tahu Tak apa-apa. tahu apa-apa. Tapi ini dah belajar. Jadi kata guru saya, awak nak tahu, awak kena pergi hadap. Okey. Kena pergi jumpa. Yang tu adalah seorang wanita yang mananya dalam tubuhnya dipengaruhi ataupun dikuasai oleh dua puak. Dua puak. Dua puak jin, bukan dua ekor ya, dua puak. Cuba bayangkanlah, banyak Dua tu. puak maksudnya dia berkelompok-kelompok. Okey. So itu adalah yang pertama yang saya ingat lagi, yang saya sendiri kata macam bukan kalah, tapi rasa macam tak sanggup nak teruskan malam tu. Ustaz seorang? Dua orang. Ustaz seorang. Ustaz biasa merawat dua orang Lebih baik jemaah kan, seorang-seorang ni macam-macam fitnah boleh timbul kan. Okey. So bila dua orang ni tadi, apa yang berlakunya adalah Allahumma salli ala Muhammad, apabila dia tak nak duduk sama paras dengan kita. Kita duduk bawah, dia duduk atas kursi. Bila kita duduk atas kursi, dia akan duduk atas kursi. Bila kita diri atas kursi, dia naik atas meja. Dia kata kau tak layak sama dengan aku. Okey. So bila kita tanya pada dahsyat. bila kita tanya dia mana budak perempuan ni kau letak kat mana, kan? Budak perempuan ni masya-Allah, dia kata aku dah sorokkan dia di panjaran Gunung Alps. Kat mana tu? Jauh tu. Kita pun Gunung Alps Bukan Everest Bukan Everest. Bukan Everest. Gunung Alps. Okey, tak apa. So bila dia sorok kat situ, itu jin yang pertama. Okey. Bila kita cuba negotiate, okey keluar. Masuk yang kedua, tiba-tiba jadi ular. Masa jadi ular ni tadi dia tadi dia bercakap dia macam ego lah kan. Tiba-tiba jadi ular. Lepas tu dia pensan, and then dia jadi macam ular. Sudah. Dia ular tu dia cakap bahasa Inggeris tak berhenti-henti. Ni English punya ular English punya ular gamak kan. Yang jadi kelakar sikit dia kata, Ustaz, come here. Kakak saya ni cakap bahasa Inggeris bukan biasa-biasa ni Ustaz. Very fluent, lancar. Tapi Ustaz tak tahu SPM dia 9 di English. Macam mana dia boleh cakap macam ni? Saya kata, hebat. Jin ni hebat kakak saya. Kau kata, janganlah macam ni. Tapi nak bagi tahu, waktu kami cuba nak bantu dia, pandangan mata wanita ni sangat tajam sehingga kan ialah mungkin pengalaman pertama. Iyalah, betul. Sangat mendebarkan. Dan apa yang berlaku, kami minta diri awal, kata nak buat persediaan lain kali pula untuk datang. Bayangkan daripada rumah kondo ni, dia duduk dekat balkoni, terjun. dia tengok kita tengok bawah kan. Dengan satu pandangan yang sangat tajam. Waktu tu Ustaz dah nak gerak balik. Kita dah gerak balik, tapi dia tunggu dekat balkoni. Contohnya tingkat 10, dia tengok kita tu still ada kesan pada kita. Kan? Dan bayangkan masa tu hampir seminggu juga saya terpengaruh dengan cerita tu. Rasa macam takut pergi tandas pun. Ada benda ni. Waktu tu nak mewujudkan yakinnya Allah ada bersama engkau ni susah. Waktu tu maksudnya kebesaran makhluk jin tu masih besar. Sekarang tak adalah. Sekarang Allah. Masa tu dia ambil tempoh lama kan, daripada 2006 sampai 2022 ni nak datangkan keyakinan Allah lah tempat engkau bergantung harap. Bukan senang dapat. Maksudnya kita kena sentiasa usaha. Betul. Kena sentiasa sabar. Yang keduanya, cerita yang lucu. Ya lucu Ustaz. Yang lucu. Okey, baik. Yang lucu ni, satu hari ada satu orang wanita datang ke pejabat pusat rawatan. Dengan tak pakai tudungnya. Dia tahu nak masuk pusat rawatan ni. Dia tahu nak jumpa ustaz ni, tapi takkanlah. Ni bukan dia pergi klinik. Awak pergi klinik rawatan Islam. So bila awak jumpa klinik Islam, pakailah yang agak sopan sikit. Pakailah tutup auratnya. Ni dengan pakai seluar leggingnya, seram gitu kan. Awak nak jumpa ustaz pakai macam tu, masya-Allah. Jadi bila sampai kat situ, saya panggil staff saya kata entertain kita punya tetamu, tapi cakap dengan dia, minta dia tutup aurat. Jangan halau dia, minta dia tutup aurat. Sediakan tudung dan telekung. So betul-betul tak ada tudung, staff saya bagi telekung lah. Bila bagi telekung, dah kira dah ready lah. Bila dah ready, kita pun nak masuk dalam bilik rawatan tu, bilik rawatan kita. Dan kita tanya dia dah ready, tapi masih lagi tak bertudung. Jadi kita pun serba salah lah. Bila saya nak keluar daripada pintu, ustaz, tak apa, ustaz jangan risau.
ustaz boleh pegang saya. Boleh pegang? Masya Allah. Kan kita terkejut boleh pegang. Perempuan ni jangan ni fitnah besar ni. Kan? Ada dia kata apa? Saya dan ustaz sama je jantina. Masya Allah, sama jantina. Kalau saya tunjuk gambar kat Ali, Masya Allah, memang takkan rasa dia tu perempuan. Sama jantina. Tak rasa dia lelaki. Memang macam perempuan sebiji. Rambut lawa, cantik semua. Muka pun, suara pun halus, bukan kepit-kepit. Bukan jenis suara kepit-kepit. Memang very soft spoken kan. Tapi kita pun rawat juga dia kan. Sambil-sambil tu tertanyalah guru-guru kita. Boleh ke tak? Okey ke tak okey ni? Kan? Sebab naluri kita anggap dia perempuan walaupun dia lelaki. Jadi ustaz saya beritahu, kata selagi entah tak ada nafsu, insya-Allah teruskan. Saya kata masya-Allah, memang tak adalah. Dah tahu kan. Itu antara benda yang lucu bila dia mengaku yang bahawasanya sama jenis. Dan memang betul. Jadi orang macam ni bukan dia sihir, bukan hati dia tak tenang. Saya bagi tahu tadi pada dia, kita kena tengok lifestyle orang. Kenapa hati dia tak tenang? Kenapa dia rasa macam aku tak boleh hidup atas dunia ni? Pasal kau dah tukar lumrah yang pada diri kau. Maka Allah campak rasa tak tenang tu. Jadi bukan sihir. Kita kena nasihat cara lain pula. Betul. Kan? Itu yang lucunya lah. Kan? Yang ketiganya, Allahumma salli ala Muhammad. Cerita lucu tu banyak. Yalah, kan? Yang ketiganya yang orang kata ini latest lah, yang latest. Before ni kita pernah didatangi oleh non-Muslim. Okey. Oh, maksudnya ustaz juga merawat orang non-Muslim. Kalau soalan ni orang selalu tanya, boleh ke bacaan ruqyah syariah ini baca ke orang dibacakan kepada orang non-Muslim? Hukumnya berkesan harus ke tak? Berkesan. Lagi berkesan. Maksudnya kalau orang kita lepas ayatul kursi itu pun baru dia terasa kesan. Dia orang baru bismillah Fatihah pun dah terkesan. Okey. Sebab dia first time dengar, jarang dengar lah. Baru-baru ni saya didatangi oleh bangsa Cina, Chinese yang memang rasa macam dia kata dia datang masjid lah, dia datang masjid tempat saya berkhidmat. Datang masjid, dia bawa satu bekas Tupperware. Saya kata kenapa? Dan bila dia masuk dalam pejabat masjid, bau colok. Tahu tak? Yalah, colok lah. Yang semayang tu. Bau colok yang sangat kuat. Habis satu pejabat saya bau colok tu. Tapi dia bukan bakar colok. Cuma ni bila saya dapat tahu dan saya pergi ke rumah dia, memang colok banyak. Dia pasang colok tu, subhanallah. Setiap kalau orang sudut. Contohnya kalau sehari tu Cina tu pasang 3, dia pasang 50. Cuba bayangkan macam bakhur lah. Bakhur kita pasang sikit-sikit kan. Dia pakai semua. Melekat tak dekat baju tu? Betul lah. Melekat. Macam tu jugalah dia, melekat masuk dalam pejabat. Masya-Allah. Kan? Bila kita ruqyah, bila kita tengok dalam bekas tu, ada 2 telefon. Satu telefon kosong, tak ada apa-apa. Satu lagi telefon yang bacaan ayat Al-Quran. Dia buka. Ini benda ganggu saya, dia kata. Benda mana yang ganggu? Saya tanya dia, benda mana yang ganggu? Telefon tu. Yang ada ayat Quran? Tak, telefon yang kosong tu. Ayat Quran ni saya pasang pasal saya tenang. Dia pasang tu kerana dia tenang. Dia kata, mana you dapat tu? Ini mak angkat saya bagi. Mak angkat orang Islam ke? Mak angkat saya orang Islam. Jadi kita kata okey, tapi dia kata minta maaf ustaz, saya bukan nak hina Islam, tapi saya dengar ni saya selamat. So kat situ kita rasa itu antara pengalaman-pengalaman yang menarik lah untuk kita. Bukannya semata-matanya untuk rawat dia untuk orang Islam sahaja, tapi ruqyah syariah ni sesuai juga untuk orang yang bukan Islam. Begitu juga dengan Sami Hindu. Saya didatangi Sami Batu Cave kan, Gombak kan dekat Batu Cave kan. Saya datang tu pasal anak dia ni gatal di seluruh tubuh badan dia. Dalam kaedah rawatan Islam, kita ada guna rumput-rumput yang tumbuh-tumbuh di persekitaran rumah kita. Antaranya rumput sambau yang kita jadikan sebagai bedak sejuk. Adalah kaedahnya kita gunakan. Jadi kita buatlah pada anak dia. Alhamdulillah, takdir Allah, izin Allah, anak dia sihat, tak ada gatal. Ustaz ruqyah juga? Ruqyah juga. Pasal bahan tu kita kena ruqyah. Okey. Kan? So apa yang berlaku? Dah Sami ini
bagi kontaknya kawan-kawan dia, apa ramai pula India pula datang kat kita. Jadi orang macam confused. Rawatan Islam ke? Rawatan apa ni? Jadi kat situlah orang kata pengalaman, cerita-cerita yang banyaklah kalau nak dihimpunkan cerita tu macam-macam lah ada. Yalah, maksudnya benda tu menunjukkan bahawa rawatan alternatif Islam ni dia bukan hanya untuk orang Islam. Tapi dia boleh dicuba oleh orang yang beragama lain yang mencari alternatif. Betul. Sama juga saya rasa orang macam orang Melayu, even saya sendiri, saya pernah pergi ke yang akupuncture. Walaupun akupuncture tu banyak dimonopoli oleh golongan Chinese. Betul. Ada orang Melayu buat, tapi kita tengok sebab benda tu macam lebih ramai golongan Chinese kepakaran kat situ kan. Dia ada universiti lagi. So cocok kan. Jadi kita try lah. So sama lah juga macam diorang lah nak mencari jalan penyelesaian. Benar. Betul, insyaAllah. Okay, itu adalah perkongsian daripada Ustaz Azmil. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi manfaat. Dan saya percaya bahawa setiap daripada ujian yang Allah berikan kepada manusia, pasti Allah ingin mengajak manusia itu untuk dekat dengan dia, sama ada dari segi Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan keadaan kehilangan harta benda ataupun kehilangan orang tersayang. Pastinya yang menyebabkan benda tu berlaku menyebabkan kita dekat dengan Allah SWT, insya-Allah. So terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami di Mahis Podcast. InsyaAllah ada kesempatan, ada waktu lain kita boleh kongsi-kongsi lagi pengalaman dan kita boleh kongsikan lagi apa rawatan-rawatan yang kita boleh amalkan. Mungkin sebagai penutup Ustaz, sebelum Ustaz tutup, boleh tak Ustaz share apa amalan-amalan ringkas yang Ustaz amal secara individu yang boleh diamalkan oleh orang-orang biasa untuk protect? Maksudnya ringkas je lah, yang biasa je, orang tak adalah kena hafal ayat-ayat panjang kan. Boleh share tak sebelum sebagai penutup, insyaAllah? Dia mudah saja. Banyak saya nasihatkan kepada ni. Sekurang-kurangnya perbanyakkan istighfar. Istighfar kepada Allah. Istighfar ni memang senjata utama. Bila Allah Ta'ala ampunkan kita dosa, doa kita makbul cepat. Jadi buat sikit pun dapat. Yang keduanya, Allahumma salli ala Muhammad, ialah dengan selawat ni tadi juga memberi kesan yang sangat baik. Mungkin asbab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling orang kata, okeylah saya ni Ustaz, saya dah selawat, saya dah istighfar. Apa lagi amalan yang saya buat? Biasanya saya minta mereka ni buat apa? Ayatul Kursi 9 penjuru. 9 penjuru mana Ustaz? Baca Ayatul Kursi, tiup ke depan. Oh, pusing gini. Baca Ayatul Kursi, tengok. Tiup. Pagar pertama. Pagar kedua belakang. Atas 9. 7. Belakang. Atas. Di waktu bawah. bila buat Ustaz? Pagi? Waktu bangun kita pergi kerja ataupun sebelum kita tidur, buat yang tu. Kan? Kiri, baca satu ayat kursi, hembus. Baca, okey. Kan? Kiri kanan. Maksudnya depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan dan akhir sekali penutup. Kita doa, sapukan seluruh badan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara dan jaga kita daripada anasir-anasir ataupun daripada kezaliman manusia maupun makhluk-makhluk yang gaib ni kita tak nampak ni. Betul. Itu sajalah. Baik. InsyaAllah. Okay, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan Ustaz dalam sesi-sesi yang lain. Mudah-mudahan perkongsian kita pada sesi ini mendapat manfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam podcast yang seterusnya. Jumpa saya lagi dalam sesi yang lain bersama saya Mahis, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.